Ini adalah satu kali tu tengah set up meja dekat hall ni tiba-tiba siapa pula yang hasilkan benda tu? Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Siapa pula ni? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada anda semua. Selamat datang ke channel Kisah Seram Malaysia. Jadinya diharapkan anda semua pada hari ini sihat-sihat belaka lah hendaknya ya, insya-Allah. Baiklah, disclaimer awal-awal ya. Jadinya semua kisah-kisah yang saya akan ceritakan kat sini anda anggaplah sebagai satu hiburan sahaja. Jadinya janganlah terlampau taksub ataupun terikut-ikut dengan kisah-kisah yang KSM ceritakan ni ya. Dan sebelum kita bermula, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Waj'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddaw fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Yang ni Yasin ayat 9. Dan kami adakan di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka dinding dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi tanpa membuang masa lagi, kali ini KSM akan bawakan anda kisah berkenaan dengan pusat hiburan keluarga. Marilah kita terus ke video yang pertama dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulakan. Okay guys, macam yang KSM katakan tadi, kita nak cerita pasal berkenaan dengan pengalaman tempat kerja. Yang ni kita kali ni dia cerita berkenaan dengan dia bekerja dengan satu pusat hiburan keluarga. Jadinya tanpa membuang masa lagi, kita terus dengan kisah yang pertama ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya nak ceritakan tentang pengalaman saya semasa bekerja di sebuah pusat hiburan keluarga pada tahun 2013 sebagai seorang cashier. Dan tempat yang saya kerja ni dalam sebuah mall 4 tingkat. Dan mall ni sebenarnya kecil je. Dan dekat sini korang bolehlah main bowling pun boleh, nak karaoke pun boleh. Dekat sini juga ada mini playground untuk kanak-kanak main. Dan dekat sini juga ada 2 buah hall yang boleh disewa untuk sebarang majlis lah. Nak buat kenduri kahwin pun boleh agaknya kan. Kebanyakan customer kat sini adalah orang kata datangnya daripada orang-orang yang berkeluarga dan juga pelajar-pelajar sekolah lah. Dan kerja dekat sini sebagai seorang cashier ni bukan kerja setakat orang kata jaga duit je tau. Sebab banyak lagi skop-skop kerja yang saya kena buat dekat sini. Okey. Jadinya kita mula dengan kisah yang pertama ni lah. Sebab katanya dekat sini banyak sangat pengalaman-pengalaman dia yang agak menyeramkan. Tapi ini antara yang rasanya sangat-sangat seram pada dia lah. Jadi kita terus dengan kisah yang pertama dia. Pada satu hari itulah, masa tu saya ni kerja shift pagi, masuk pukul 9. Tapi pukul 8 lebih, macam biasalah. Saya memang orang yang paling awal terpacak dekat tempat kerja ni. Jadi seperti biasalah, tugas pertama saya ni bila dah masuk kerja, of course, saya akan kena lap-lap, orang kata kena bersih-bersihkan bola-bola bowling. Dan masa nak ambil tuala dengan spray dekat dalam store ni, tiba-tiba kan, saya terdengar macam ada orang tengah main bowling tau dekat luar tu. Siapa pula main bowling kat luar ni? Dan masa tu saya dah cuak tau. Siapa pula lah main bowling pagi-pagi buta ni kan? Dan saya ni dah huara lah kejap. Sebab masa saya masuk tadi ni memang saya dengan Hasan je lah. Hasan ni dia orang budak, orang kata cleaner. Dia bangla. Dan kalau ada technician pun mustahil lah dia orang nak servis lane bowling ni awal-awal pagi. Jadinya waktu ni saya pun beranikan diri tau. Keluar daripada store tu dan saya tengok keadaan dekat lane bowling tu tau. Perhatikan kiri kanan, tak nampak apa pun. Sunyi, sepi. Tapi yang saya nampak waktu ni macam ada bayang-bayang orang dekat dinding tepi lanes tu. Memang gaya dia macam orang tengah nak lempar bola bowling tu lah. Dan saya terus jerit, Hasan! Hasan! Saya panggil budak Hasan kan. Tapi bayang tu hilang macam tu je bila Hasan dah sampai dekat sebelah saya macam tu. Untuk kisah yang kedua ni, kali ni terjadi dekat surau tau.
Okey, saya ingat lagi masa tu saya ni shift petang. Dan masa ni time-time dah nak dekat balik lah. Time-time dah nak dekat closing. Jadinya saya dah siap-siap semua kerja saya. Saya pun nak solat isyak. Dan kat tempat kerja saya ni, time isyak ni memang kurang sangat orang yang solat isyak tau. Kadang-kadang tu langsung tak ada orang dekat surau tu. Dan silap saya jugalah sebenarnya. Sebab saya ni memang suka sangat lewat-lewatkan solat ni. Dan biasanya kan, pukul 9 lebih barulah saya pergi surau untuk nak solat isyak ni. Dan kalaulah saya pergi solat ni awal, mungkinlah kisah ni tak jadi tau. Okey, nak dijadikan cerita lah. Satu hari tu, lepas saya siap solat isyak tu Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dan time ni saya nampak tau ada seorang perempuan ni dia tengah ambil wuduk tau. Dekat tempat ambil wuduk tu lah. Dalam hati saya, lambat ni kakak ni kan baru nak solat isyak ni. Dan saya tengok jam waktu tu dah pukul 9.30 malam tau. Dan biasalah kan, kalau mall ni, kalau hari-hari biasa, hari-hari weekday ni, dah time-time closing macam ni, memang tak ramai orang kan. Orang semua dah sibuk balik. Jadinya saya buat tak tahu je lah waktu ni. Dan teruslah saya siap-siap kan, buka saya punya telekong apa semua, simpan dalam beg balik semula. Teruslah saya siap-siap pakai tudung dekat depan cermin tu tau. Dan dari cermin tu saya nampak tau, susuk tubuh perempuan tadi ni tengah solat tau waktu ni. Tapi saya perasan sesuatu yang pelik waktu ni. Sebabnya dalam cermin ni saya nampak lah perempuan ni tengah solat. Tapi saya pelik tau. Kenapa? Sebab perempuan ni solat, dia membelakangkan kiblat tau. Saya nak tegur tau sebenarnya waktu ni. Tapi saya tengok perempuan tu macam lain macam je kan. Jadi saya pun diam tau. Cepat-cepatlah nak siapkan pakai tudung ni kan. Jadi saya terperasan lagi. Saya perhatikan je lah lagi perempuan ni. Biasalah kan, kalau kita solat ni, biasa kan kita berdiri tegak kan. Tengah qiyam tu kan, berdiri tegak baca surah kan. Tapi perempuan ni solat kan, dalam posisi berdiri tegak tu, dia ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang macam tu kan. Laju pula tu kan. Saya memang dah meremang lah of course time ni kan. Cepat-cepatlah saya nak keluar daripada surau tu. Nasib baiklah saya ni cuma pakai selipar je untuk nak pergi solat. Tahu saya sarung selipar kat kaki ni. Dan sekali lagi saya terkalih pandangan ke dalam surau tu masa saya nak buka pintu surau tu tau. Dan perempuan tu dah tak ada kat situ. Jadinya saya terus berlari keluar ni. Tak toleh belakang dah. Dan lepas tu saya dengar tau, pintu surau tu dihempas dengan kuat tau waktu tu. Bam! Lepas daripada kejadian tu lah, saya dah serih dah nak solat lambat-lambat lagi. Jadinya itulah pengalaman dia. Jangan solat lewat-lewat sangat. Itulah bahaya dia kan. Jadinya kita terus dengan kisah lagi lah. Pada satu hari itulah saya pula masuk shift pagi tau. Kali ni saya bertugas satu shift dengan si Alia ni. Tugas saya pada pagi ni adalah susun kasut bowling tu dan kira-kira stokin dekat kaunter tu. Dan Alia pula kena lap bola bowling tu tau. Memandangkan staff shift malam semalam ni dah tolong selesaikan separuh daripada kerja saya pagi tu, jadinya saya pun tak ambil masa yang lama lah untuk nak siapkan bahagian yang selebihnya ni. Dan niat saya sebenarnya, saya nak settlekan kerja saya ni cepat-cepat sikit. Lepas tu bolehlah tolong si Alia ni settlekan kerja dia. Jadinya sambil-sambil buat kerja tu bolehlah saya bersembang dengan Alia ni kan. Daripada kaunter ni saya nampak tau si Alia waktu ni, dia tengah buat kerja dia lah. Dia tengah lap-lap bola-bola bowling tu kan, dekat ujung sana lah, dekat lane tu. Jadi saya nampak si Alia ni macam tengah bercakap dengan seseorang tau waktu tu. Dengan tangan dia sambil, dia tangan mengelap bola, tapi dia macam bercakap-cakap dengan orang kat depan dia macam tu kan. Tapi tak ada orang kat situ. Dan mungkinlah dalam hati saya waktu ni, mungkinlah dia tengah pakai earphone lah. Orang kata sambil dengar lagu ataupun dia tengah cakap dengan telefon lah. Jadi saya pun dah siap kerja saya ni. Saya pun pergilah. Masa saya sampai tepi Alia ni, saya cuitlah bahu Alia ni. Alia, sibuk ke? Jomlah saya tolong awak lapkan bola ni. Lepas tu kan, si Alia ni dia kali tengok saya, dah macam terkejut tau tengok saya. Nampak dia ni tiba-tiba menggigil-gigil lah. Dengan mata dia macam dah berair waktu tu kan. Dah kenapa pula si Alia ni? Alia, awak okey tak ni? Kenapa ni Alia? Tapi si Alia ni diam je tau. Dan muka dia macam nak menangis waktu tu. Dan bila saya tengok keadaan si Alia ni macam makin pelik macam tu, saya pun tariklah Alia ni masuk ke dalam pejabat. Dan dekat sini Alia dah menangis-nangis dah. Dan bila saya tanya ni, dia diam je tau. Tak nak cakap apa-apa, sampai dia menangis je lah. Dan sampailah Kak Ana dengan Kak Puvi ni masuk kerja. Kak Ana ni kerani dekat sini. Dan Kak Puvi pula bahagian sales and marketing tau. Dan bila dah lama sikit lah, barulah nampak keadaan si Alia ni dah makin tenang. Dia dah macam relax sikit kan. Dah cool sikit kan. Barulah kami semua ni tanya pada si Alia ni, kenapa kau ni tadi Alia kan?
mintalah dia ceritakan apa yang jadi sebenarnya. Daripada cerita si Alia lah. Masa dia tengah lap-lap bola tu kan, tengah lap-lap bola ni pagi tadi lah, lap-lap bola tu sorang-sorang tu kan. Dan tak lama lepas tu, tiba-tiba saya datang tolong dia lap bola kat sebelah tau. Dan waktu ni dia tak syak apa-apa, langsung tak ada syak apa-apa tau. Sebab memang dah rutin biasa dah dekat sini. Kalau siapa yang habis kerja dulu, dia akan datang tolong orang yang masih belum siap kerja lagi. Jadi sama-sama buat kerja lah. Tak adalah orang kata yang seorang yang mengular kan. Jadinya dia pun berbual lah dengan saya ni macam biasa tau waktu tu. Sampailah tiba-tiba bahu ni dia rasa macam ada orang cuik tau. Dan bila dia kali pandang belakang ni, dia nampak saya juga tak kat situ. Dan masa tu lah dia barulah menggigil-gigil kan. Sebab takut sangat-sangat. Dan dalam masa yang sama juga, dia nampak saya yang menyamar tadi, lagi seorang tu, tersenyum memandang dekat dia, dekat kaunter sana tu. Dan tempat saya mula-mula buat kerja tu lah tadi. Dan hari tu jugalah Alia ni minta balik awal dan MC dia ni 2 hari. Dan lepas kes Alia tu lah, kecoh lah satu tempat kerja saya ni. Sampai manager, supervisor semualah tahu. Yang bagusnya manager saya ni, walaupun dia bukan beragama Islam lah, tapi dia bagi kami ni membuka surah Al-Baqarah pagi-pagi buta. Dan time malam pula pun kita orang boleh buka surah-surah macam ni. Dan bila peak time dan ada customer je, baru kita orang buka lagu. Yalah, kalau buka surah pula kan, nanti kalau customer tanya, jenuh nak menjawab kan. Tak pasal-pasal pula sekarang bisnes bos saya ni rosak. Dan ini adalah kisah seram Malaysia yang pertama. Macam mana anda rasa kisah yang pertama ni? Okey, sebab kisah dia ni ada lagi. Jadi kita sambung dengan kisah yang seterusnya. Okey, yang ini pula cerita pasal lagu pula tau. Okey, lagu-lagu yang berkumandang biasa kalau kita pergi tempat bowling ke tempat karaoke tu kan, kita dengar dia orang akan pasang satu lagu kan, kita dapat dengar lagu tu kan. Okey, lagu-lagu yang berkumandang kat dalam tempat kerja saya ni selalunya datang daripada handphone kita orang ni lah, yang duduk dekat jaga cashier ni. Cucuk je dengan kabel dekat handphone tu, connect lah dengan speaker tu. Bergemalah ruang pusat hiburan ni dengan lagu-lagu jiwang yang kita orang simpan dalam handphone kita orang tu. Ikut suka hati kita orang lah nak masa tu kan, nak main lagu apa pun. Janji ada lagu, ada sikit orang kata hiburan untuk pengunjung-pengunjung tu dah okey dah kan. Ceritanya bermula macam ni tau. Masa hari tu lah hari biasa je, weekday tau, weekday bukan hujung minggu Bila tak ada customer ni, kerja kami ni menyembang je lah, tak ada benda nak buat kan. Dan masa tu dekat kaunter ni ada saya dengan si Hani tau. Dan abang dan supervisor dia ada, tapi dia dalam pejabat lah. Tiba-tiba lagu yang kami pasang tau, dia macam stop sendiri. Stop. Lepas tu dia lepas tu ada balik. Lepas tu lepas tu tiba-tiba dia pasang lagu opera Cina pula tau. Dia macam radio tu macam rosak tau. Kejap lagu ni, kejap ni. Padahal kita orang dalam handphone ni tak ada pun lagu opera tu kan. Jadi saya pun cabut lah wire tu. Saya check handphone saya ni. Check playlist lagu saya ni kan. Semua okey je. Tak ada pula lagu opera Cina tu kan. Jadi saya matikan handphone saya ni. Hidupkan balik semula. Cuba lagi sekali. Mula-mula okey lah. Dia pasang lagu macam biasa lah. Tak sampai beberapa minit lepas tu, tiba-tiba terkeluar lagi lagu Cina. Opera tadi tu kan. Saya pun terus cabut kabel untuk lagu ni dekat handphone saya ni. Tiba-tiba senyap lah. Okey, dah senyap kan. Tak berapa lama, tak berapa minit lepas tu kan, tiba-tiba dan lagu ni bergema-gema dalam pusat ruang hiburan ni tau. Kuat pula tu. Jadinya waktu ni abang Dan pun keluar lah pergi ke kaunter bila dengar lagu tu. Kau ni dah kenapa dah? Buang terbiat ke apa pasang lagu opera Cina macam ni? Kau ni pelik-pelik lah. Kau ni dah kenapa? Bang, bukan kita yang pasang lah bang. Abang tengok ni lah. Kabel pun saya tak cucuk dekat handphone ni bang. Dan bila dia tengok kabel tu tak connect dengan handphone siapa-siapa pun ada dekat situ, terdiam terus tau dia ni. Dan kita orang sampai dah tak tahu dah nak buat apa dah waktu ni. Dah matikan pun switch player untuk lagu tu, tapi lagu tu still
tetap juga berbunyi tau. Adalah lebih kurang dalam 20 minit jugalah lagu tu terpasang berkumandang dalam tu kan. Nasib baiklah time tu tengah tak ada customer. Kalau ada masak juga kan. Dan kami ingatkan gangguan malam tu setakat tu je tau. Tiba-tiba Abang Rahim dengan Syed ni berlari keluar daripada bilik technician tau. Bilik diorang lah. Dekat belakang lanes bowling tu tau. Diorang ni berlari-lari daripada belakang tu. Datang kat kaunter ni dalam keadaan tercungap-cungap tau waktu tu. Dan dari cerita diorang ni lah. Diorang ni duduk kat belakang tu lah. Waktu tu tengah menyembang-nyembang lah. Sambil duduk isap ukuk macam tu kan. Dan masa tu Abang Rahim perasan dah. Asap yang diorang embus tu kan. Seolah-olah asap tu macam disedut oleh sesuatu tau. Nampaklah asap tu macam macam tu kan. Macam kena sedut tau. Dan 2-3 kali jugalah dia perasan benda tu macam tu. Dan lepas tu walkie-talkie diorang pula berbunyi tau. Yelah, fungsi walkie-talkie dekat sini ni ialah bila ada customer yang nak main bowling, cashier akan inform dekat technician untuk buka lampu lens tu dan turunkan pin untuk diorang tu. Dan technician ni pun akan inform dekat cashier dengan supervisor jika ada masalah kerosakan ke ataupun lens mana yang tak boleh guna ke, diorang akan beritahu dekat kita orang lah. Jadi masa walkie-talkie tu berbunyi lah, diorang dengar suara tapi tak jelas. Dan diorang ingatkan kita orang kat kaunter ni lah yang nak informkan apa-apa pada diorang. Dan bila diorang minta ulang ni, sebab tak jelas kan tadi tak dengar kan, tiba-tiba suara dekat walkie-talkie tu jawab. Tapi jawapan tu macam dia ulang balik semula apa yang diorang cakap tadi tau. Dan lepas tu dengar suara macam mengilang-ngilang tau kat belakang. Jadinya waktu ni si Syed ni dah tak puas hati lah. Dan dia pun call gunakan telefon dia untuk telefon kat kaunter ni. Call tak dapat-dapat tau. Dan kali ketiga si Syed ni call barulah dapat tau. Đã chơi. Dan waktu ni si Syed ni terus letak telefon tau. Dan dia pun bagi tahulah benda tu dekat Abang Rahim. Dan diorang waktu ni dah rasa tak sedap hati dah. Bulu roma tau memang dah meremang-remang sangat dah waktu ni. Dan diorang waktu ni memang dah terfikir tau nak keluar daripada bilik tu. Diorang tengah ambil-ambil barang diorang lah. Kira sebab diorang nak kena standby kat luar pula kan. Takut nak duduk dalam bilik, diorang duduk kat luar. Konon-kononnya nak standby dekat kaunter depan tu je lah. Tiba-tiba, pop! Lampu bilik tu tiba-tiba terpadam tau. Dan diorang cubalah mengapa kelilingnya tau, cari tombol pintu tu tapi tak jumpa. Okey, Abang Rahim ni dia ni staff yang paling senior tau dekat situ dan yang paling lama sekali kerja dekat situ. Mustahil lah sangat-sangat kalau dia ni tak dapat agak kat mana pintu walaupun dalam keadaan gelap kan. Dan Abang Rahim ni waktu ni kan dah mulalah baca surah-surah yang dia tahu. Dan waktu ni si Syed pun sama, baca waktu ni lah. Jadinya dalam kegelapan dan ketakutan tu lah, akhirnya diorang jumpa tombol pintu tau. Jadi dia buka. Dan masa diorang nak berlari keluar tu, si Syed ni boleh terjatuh pula tau. Katanya sebab tersadung, sebab terpijak kain merah. Entah mana datangnya kain merah tu tak tahulah. Dalam kalut-kalut Syed ni jatuh tersembam tu, diorang nampak tau ada satu amoy Cina pakai congsam merah dekat tepi pintu bilik diorang ni. Dan benda tu duduk diam je tau kat tepi tu. Dan lepas tu itulah yang kami nampak. Abang Rahim dengan si Syed ni berlari keluar daripada bilik belakang tu. Dan malam tu kami semua tak buat closing dah. Sebab takut sangat-sangat kita orang terus balik je malam tu. Dan ini adalah kisah seram Malaysia yang kedua. Macam mana anda rasa? Okey tak? Okey, cerita ni lagi masih sama dengan kisah dia. Kita sambung dengan kisah yang seterusnya. Okey, untuk kisah yang ketiga ni okey, kisah yang sama lagi daripada orang yang sama, sambungkan kisah yang tadi. Kita terus dengan kisah dia. Kejadian ni saya rasa yang paling real sekali kena dekat saya. Dan malam tu masa kita orang tengah closing lah, tiba-tiba komputer sistem karaoke ni on balik semula tau. Dia hidup balik semula. Padahal saya ni memang dah off dah sebelum tu sebenarnya. Gila, kita orang dah tengah closing, nak kemas-kemas, nak balik semua. Benda pertama saya akan buat, saya off semua komputer dulu. Dekat skrin tu dia akan keluar tajuk detail yang dekat depan sekali tu kan. Dekat skrin tu dia akan keluar tajuk details, dekat mana bilik yang available, bilik mana yang kosong, dan jumlah masa, jumlah lagu, senarai lagu. Macam tu lah lebih kurang, macam detail-detail pasal bilik karaoke tu lah.
Dan time dah closing, okey. Tapi dekat skrin tu tunjuk bilik 44. Tengah on tau. Maksudnya ada orang dalam bilik tu macam tu. Dan bilik tu bilik yang paling belah belakang sekali dan paling hujung sekali. Dan saya tengoklah list lagu-lagu yang dia pilih ni kan. Dia akan keluar dekat saya punya skrin tau. Semua lagu Cina tau. Dan masa tu, kita orang yang kat depan ni boleh terdengar tau. Sayup-sayup dekat belakang tu pasang lagu Cina kat dalam bilik tu. Syed, Maya. Sini kejap. Korang dengar tak bunyi tu? Tadi saya dah offkan semua tau. Tapi ni tiba-tiba hidup balik semula. Tolong korang tolong saya boleh tak? Teman saya kejap. Kita tutup lampu, kita tutup karen semua bilik-bilik karaoke ni. Saya ni memang akan kena tutup suis-suis ni lah. Dan sound system setiap bilik ni sebelum kita orang semua balik. Dan sebelum ni saya okey je seorang-seorang buat benda ni. Tapi kali ni bila dah dengar macam ni dah rasa lain macam sangat tau. Dan lagu Cina tu masih ada lagi kedengaran kat dalam bilik yang ujung tu lah. Dan masa kita orang dah nak dekat sangat dengan bilik tu kan. Syed, Maya, korang pergi tengok boleh tak? Aku takut lah. Aku tak berani lah. Jadinya si Syed dengan si Bangla tu pun pergilah tengok dekat situ. Tapi bila nak buka pintu bilik tu sebenarnya berkunci tau. Dan dalam keadaan takut-takut beranilah kita orang waktu ni. Kami dah mula tengok dalam bilik tu melalui cermin dekat pintu tu lah. TV memang on tau. Dan memang ada lagu opera Cina dekat skrin TV tu. Dan tengok kita orang tengah terupung dalam tu. Sebab dalam tu tak apa nak terang sangat tau. Tengah galik kita orang tengok kat cermin dekat pintu tu. Tiba-tiba terjengol muka perempuan Cina dekat depan kita orang waktu sebalik cermin tu lah. Allahu Akbar. Memang terjerit lah saya waktu tu. Dan si Bangla pun awal-awal lagi dah belah dah waktu tu. Sambil duk jerit-jerit. Ayo. Dan si Syed pun automatik tau seret saya keluar dari situ. Sebab saya ni dah tak mampu dah nak berdiri. Lutut ni dah punyalah bergoyang waktu tu kan. Dan kaki sampai dah tak rasa apa-apa dah waktu tu. Syed yang lelaki tu pun memang dah cuak gila dah waktu tu. Dan sampai sekarang ni saya masih teringat lagi. Muka perempuan Cina tu. Muka dia pucat tau. Dengan mata terbeliak dia. Betul-betul muncul depan muka kami. Sebenarnya banyak lagi lah kejadian-kejadian pelik yang jadi dekat sini sebenarnya lah. Ada yang kata dekat mini playground tu, ada yang pernah nampak kan, kelibat budak-budak dengar suara budak menangis lah. Ada yang kata dengar suara budak ketawa lah kat situ. Tapi yang sebenar-benarnya, tak ada sesiapa pun kat situ tau. Dan kalau dekat hall ni, lagi keras tau gangguan-gangguan dia. Ini adalah satu kali tu tengah set up meja dekat hall ni tiba-tiba siapa pula yang harilkan benda tu? Astagfirullahalazim. Siapa pula ni? Saya tengah susun kursi meja tu. Tiba-tiba dekat belah sana tak ada orang kat situ tau. Kursi meja tu bergerak sendiri kat belah situ. Siapalah tak terkejut kan. Kadang-kadang pula kan dengar macam riuh je tau. Macam bising je kat dalam hall tu. Yelah, macam ada ramai sangat orang kat dalam tu. Tapi sebenarnya dalam hall tu kosong je. Tak ada orang langsung. Hantu penyamar jadi staff pun ada. Kak Puvi tu katanya lah. Dia pernah cerita lah. Kak Puvi ni kata dia waktu tu siap bersembang-sembang lagi dengan Kak Ana ni dalam tandas. Padahal Kak Ana waktu tu elok je duduk dengan saya dekat pantry tengah minum dengan saya. Tapi yang paling top cerita kat sini adalah cerita pasal hantu perempuan Cina tu lah. Ingatkan kami je lah yang kena ganggu dekat sini dengan hantu perempuan Cina tu. Rupa-rupanya dekat dalam mall dekat tingkat bawah pun kena. Guard shift malam pun selalu nampak perempuan Cina ni turun eskalator tau. Turun. Padahal waktu tu mall tu pun dah tutup. Tak ada siapa pun kat situ. Dan ada sekali tu pula kecoh gila tau. Bila terjadi ada kes patung ni berubah tempat tau. Dan patung tu pula ditukarkan daripada pakaian yang biasa fashion tu, ditukarkan pada pakaian congsam merah waktu tu. Dan staff-staff dekat mall ni cakap yang hantu Cina tu anak pemilik mall ni sebenarnya, yang dah meninggal dunia sebab kemalangan. Selalunya sebelum ni lah
Selalunya pemilik mall ni akan buat satu upacara sembahyang lah untuk jamu hantu makan katanya. Tapi sejak semenjak ni dia pun sakit dah tua kan. Acara tu dah tak pernah lagi dibuat lagi lah. Mungkinlah sebab tu hantu-hantu dalam mall ni semua marah dan mulalah mengganggu orang-orang yang kat dalam sini. Wallahu a'lam bisawab. Saya pun tak berapa tahu. Saya cuma dengar je cerita daripada orang-orang kan. Yalah, dan saya pun sebenarnya tak kerja lama lah dekat situ. Yang pasti tak lama lepas saya berhenti tu, saya dengar pusat hiburan keluarga tu pun dah tutup juga. Tapi mall tu masih lagi beroperasi sampai sekarang tau. Kat mana agaknya mall tu kan? Tapi dia tak ada cerita pula dekat KSM. Mall tu dekat mana? Okey. Jadi ini adalah kisah seorang Malaysia pada malam ni. Macam mana anda rasa dengan kisah-kisah yang KSM sampaikan? Semoga anda terhibur dengan kisah-kisah yang KSM sampaikan. Harap diampun sangat-sangat mana kesalah cakap, keterceluparan kan. Tersasul, tersalah bahasa tu minta ampun sangat-sangat lah. Baiklah. Disclaimer dulu semua kisah-kisah yang KSM ceritakan kat sini pada hari ini anggaplah sebagai satu hiburan sahaja. Jadi janganlah terlampau taksub ataupun terikut-ikut dengan kisah-kisah yang KSM sampaikan. Okey. Sebarang komen, like dan share daripada anda semua amat-amatlah dihargai. Dan terima kasih pada yang dah sudi subscribe di channel Kisah Seram Malaysia ni. Dan yang masih belum tu, anda bantulah saya dengan menekan butang subscribe, like dan sharekan video ini kepada kawan-kawan anda. Dan sokongan daripada anda semua adalah ibarat satu pembakar semangat buat saya untuk terus berkarya, agar saya terus berusaha untuk membuat banyak video-video yang baik, yang menarik dan berkualiti untuk anda semua tonton, insya-Allah. Jadinya yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Dan saya akhiri kisah seram Malaysia pada kali ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much for your support guys. See you in next video. Take care guys. God bless you.